Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuan-tuan sidang jemaah sekalian, hendaklah kita semua dihadiri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana selain yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yaqul yawmal jumu'ah as-sidq faqad laghat." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian
untuk bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa adalah bekalan yang terbaik untuk kebahagiaan hidup kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah memelihara kesucian Al-Quran, tanggungjawab bersama. Sidang jemaah sekalian, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab menerusi perantaraan Jibril alaihissalam. Disampaikan kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah Al-Nas, dan membacanya juga dikira suatu ibadat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup manusia, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 2. Bermaksud, inilah dia kitab Al-Quran, tiada sebarang keraguan padanya, yang menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengandungi perundangan kehidupan dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semestinya kita perlu bersyukur kehadratnya. Sebagaimana firman Allah menerusi ayat 1 dan 2 surah Al-Kahfi, yang bermaksud, segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran pada hamba-Nya Muhammad. Dia tidak menjadikan pada Al-Quran itu sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran. Bahkan Al-Quran itu sesuatu yang lurus. Ia diturunkan untuk memberi peringatan kedatangan azab yang dahsyat daripada Allah, dan memberi berita gembira kepada orang beriman lagi beramal soleh, bahawa bagi mereka ganjaran yang baik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab samawi yang lain ialah nasnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hijr ayat 9. Bermaksud, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan hanyalah kami pemeliharanya. Sesungguhnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sentiasa dijaga dengan baik. Ketelitian menulis nas Al-Quran dengan tepat sudah bermula sejak zaman baginda Rasulullah SAW lagi. Setiap kali menerima wahyu, baginda akan mengarahkan ia ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhu dalam kalangan penulis wahyu. Antaranya Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat dan disebutkan bahawa Zaid ibn Sabit berkata, aku pernah menulis wahyu di sisi Rasulullah SAW, dan baginda membaca kepadaku. Apabila aku selesai menulis, baginda bersabda, bacalah kepadaku apa yang kau tulis. Lalu aku membacanya. Jika terdapat kesalahan atau kalimah yang tidak ditulis, baginda akan memperbetulkan. Kemudian aku bawa wahyu tersebut keluar untuk dibaca kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, pengumpulan Al-Quran kali pertama berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, iaitu selepas peperangan Al-Yamamah menentang golongan murtad. Dalam peperangan tersebut, ramai penghafaz Al-Quran gugur syahid. Melihat perkara ini, Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu mencadang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpul Al-Quran. Setelah dipersetujui, maka tugas mengumpul Al-Quran dan menulis Al-Quran diberi kepada dua orang sahabat, iaitu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an dan Zaid ibnu Sabit radhiyallahu an. Menurut Imam Al-Sayuti, Zaid ibn Sabit radhiyallahu an tidak akan menerima ayat Al-Quran yang ditujukan kepadanya kecuali dibawakan dua orang saksi bahawa ayat tersebut pernah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan ditulis sekadar ingatan semata-mata.
Semasa pemerintahan Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu an, berlaku perselisihan bacaan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Setiap mereka mendakwa bahawa bacaan Al-Quran merekalah yang betul dan bacaan lain adalah salah. Justru satu lajnah telah dibentuk untuk menyalin mushaf. Lajnah tersebut dianggotai oleh Zaid ibn Sabit, Abdullah ibn Al-Zubair, Sa'id ibn Al-As dan Abdul Rahman ibn Haris. Mereka telah menyalin Al-Quran ke beberapa mushaf. Seterusnya dihantar ke kota-kota Islam bersama-sama dengan seorang guru. Ini bertujuan agar umat Islam bersatu padu dan tidak berpecah belah dengan sebab bacaan Al-Quran. Penulis mushaf selepas itu melalui proses yang sama, iaitu ditulis dan disemak dengan penuh teliti demi memastikan semua ayat Al-Quran adalah sahih dan tepat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Malaysia, Kementerian Dalam Negeri KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran. Menerusi Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986, Akta 326, menerusi Jawatankuasa Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran, Lajnah Tasyih Al-Quran yang dianggotai 35 orang dalam kalangan para penghafaz Al-Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran telah berperanan memastikan ketepatan setiap ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Ketelitian lajnah dalam menyemak deras cetakan Al-Quran adalah melibatkan beberapa perkara penting, iaitu mesti menepati resan Osmani, aliran Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah dan Abu Amru Al-Dani, menepati ilmu Dabi aliran Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi dan ulama Masyariqah, dan juga mesti berteraskan mushaf yang diterbitkan di Madinah Al-Munawwarah dan yang diterbit di Universiti Al-Azhar Mesir. Hanya deras yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan akan dibawa kepada lembaga pengawalan dan pelaksanaan pencetakan Al-Quran bagi tujuan mendapatkan kelusutan cetak. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, dari aspek penguasaan, pihak KDN di negeri-negeri akan menjalankan pemantauan berkala di permis-permis perniagaan, penaziran berjadual di syarikat penerbitan dan pencetakan, serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan aduan di mana-mana premis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguasaan dan kawalan, mushaf yang tersebar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan. Manakala dari aspek kualiti, pihak KDN mewajibkan setiap penerbit menggunakan kertas yang berkualiti untuk cetakan mushaf mesti mengikut garis panduan yang ditetapkan, iaitu kaedah penandaan ayat atau bacaan dan juga garis panduan penamaan judul mushaf. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, tanggungjawab memelihara ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai. Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan, maka orang ramai hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cop kelulusan KDN, pelekat hologram KDN. Sebagai bukti keabsahan cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelaksanaan Pencetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya, maka bolehlah mengemukakan aduan ke pihak KDN negeri bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguasaan. Akhir sekali, marilah kita sama-sama mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan demi menjaga kemaslahatan ummah dan kesucian mushaf Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Shadaqallahul azim. Suratul Ahqaf ayat 27. Bermaksud, bacalah apa yang telah diwahyukan daripada kitab Tuhanmu. Tiada yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya. Kamu sama sekali tidak akan temui tempat berlindung selain daripadanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمير الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان Barlisha وولي عهده duli antara Mulia Tengku Syarafuddin Barlisha ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.